Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Dan adalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu adalah ia dalam hal yang sangat elok. Satu. Dan iaitulah hal yang berputus mereka kepada berbuat khidmat kepada Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin mereka itu. Ya. Ini kaum ahlillah. Dulu dia kata apa atas tu? Dan adalah asal mereka itu segala kaum sentiasa mereka itu berjalan atas jalan ahlil haq, ya, dan hidayah, padahal mereka itu mengikut dengan segala jalan salafus saleh. Salaf, orang yang dekat 500 tahun kemudian daripada wafat Nabi. Setengah riwayat 300 tahun dia panggil salaf. Lepas tu dia panggil khalaf. Lepas tu mutaakhirin. Kita ni apa? Buat penghujung. Ujung nak tinggal apa? Tinggal buat ketut-ketut tuan-tuan. Yang hebat-hebat semua atas. Lepas tu Syekh Ibrahim belakang ni kata wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarr fittiba'i man khalaf. Wa kullu khair, tiap-tiap kebajikan ada pada mengikut orang salaf, orang dahulu. Siapa dulu? Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Bukan wa minal wahabiyyin kan. Wahabi tak maksud. Itu bukan salafi, itu silapi nama dia. Ya. Dia ada mazhab silapi dia panggil. Ya. Anda bukan salafi, silapi. Salaf hebat-hebat kan, ya. Wali-wali aulia para sahabat, oh hebat-hebat orang salaf. Imam-imam mazhab pun ada di kalangan mereka. Dan segala orang yang besar-besar daripada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada dua. Satu sahabat peringkat min kibaril ashab. Ada sahabat kecil, ada sahabat besar. Yang macam Abu Bakar, Umar, semua tu hebat-hebat tu. Itu semua orang sahabat-sahabat yang besar-besar. Yang jarang-jarang ada jumpa Nabi, jarang tu sahabat peringkat kecil. Pun sahabat pun hebat. Dan ashabi kan nujum, sahabat pun semua macam bintang di langit, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah mereka itu dalam hal yang demikian itu, ini dia, adalah ia dalam hal yang sangat elok, ya, sebab dia masih dekat lagi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hal yang berputus mereka kepada berbuat khidmat. Berguna lapar khidmat. Bila khidmat la yahtaj ila sawab, dia tidak mengharap-harapkan akan pahala. Ya, orang bila khidmat ni tak harap pahala, dia harap redha. Tadi. Ya, dia harap redha, sebab redha itu lagi besar daripada yang lain. Nas Quran wa ridwanum minallahi akbar. Tu nas Quran tu pampang. Wa ridwanum minallah, keredaan dari Allah akbar, paling besar daripada segala-galanya. Ya, lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada nikmat-nikmat. Sebab redha akan dapat segala-galanya dia dapat. Ya. Raja kalau dia setuju je orang tu, tak minta projek semua dia bagi. Jangan dia menyampah je tak dapat je kan. Jadi nak cari setuju Tuhan, redha Tuhan. Man wajadallah wajada kulla syai', wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat redha Tuhan, dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat redha Tuhan, dia tak dapat segala. Mana redha duduk di mana? Diselitkan redha dalam taat zahir dan batin. Bila kita taat perintah Allah Taala, jalan tu ada redha. Lawan redha murka. Di mana murka? Dalam maksiat. Buat dia maksiat, murka Tuhan di dalam tu. Ya, tu. Habis. Jadi khidmat dia membuat tidak mengharapkan pahala. Ni Wahabi marah kan. Wah, action dia kata. Buat ibadat tak nak pahala Tuhan bagi. Biarlah faham cakap orang, kan, nak bangkang orang pun biar faham kan. Sebab kita kalau berbahas dengan orang dalam ilmu munazarah, dia ada satu kaedah dia panggil tahrirul murad. Ya, bila kita dengar orang cakap je, kita rasa lain macam je, jangan serga dulu, tanya dia dulu apa maksud tuan cakap. Nanti dia huraikan maksud dia, kita tengok maksud, oh maksud dia tak salah, ada tak payah bahas. Ini kita tak faham, kita terima, dia diam, dia kata dah, saya bukan maksud macam tu. Habis kita tu orang utama KO, dia pun sebatkan guru tertongging kita terus. Ya, ni Wahabi macam tu lah, dia serga orang sebat balik tertongging masuk longkang. Waktu bangun degil lagi. Wahabi memang degil orang kepala batu punya. Ya, jangan ikut babas sesat. Orang cakap lain di mana? Orang yang tak faham cakap orang Wahabi ya kan. Ulama-ulama hebat cakap lain, dia faham lain. Lepas tu dia tala orang. Ya, kalam ulama besar tu dia tak faham, bodoh. Lepas tu ditafsir ikut kepala otak dia. Yang tafsir tak betul pula dibangsakan pada ulama kita. Itu dia jahat dia tu. Ya. Habis-habis Wahabi ni. Allah akan.
Dan itulah yang berputus mereka pada berbuat khidmat, ya. Dia datang rumah guru kan, dia nak berkhidmat, kan. Habis khidmat petang, tunggu tak bayar upah. Itu kan khidmat. Itu sedut panggil. Tu guru bagus suruh apa buat ni, buat khidmat, lepas tu minta upah. Itu kan khidmat. Itu lebih sedut. Khidmat dia tak harap, dia nak biar dia ada dalam hati guru dia. Sebab dia khidmat. Bila dia guru dia berdoa, guru akan nampak dia. Ya, tu yang kita nak, yang tu tuan ni. Yang ni buat kerja lepas tu minta upah kemudian. Wah, terik kerja. Dan berkekalanlah mereka itu berpaling daripada segala perhiasan dunia dan kesedapan dia. Lepas tu dalam Iqazul Iman dia kata apa? Fa ayyu akbaril bid'ati min hubbid dunya. Maka apakah satu bid'ah yang paling besar di antara bid'ah besar ialah hubbud dunia. Ni Wahabiyah dia bahas tak? Dia bahas tahlil. Yang dibahas apa? Talqin. Itu dibahas mukhtalaf. Yang nak bahas benda yang muafak, bukan benda mukhtalaf. Benda khilaf tak payah bahas. Dan bab fiqh dibina atakhi. Apa mana fiqh tanya dia? Fiqh mana ma'rifatun ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal hukum fiqh yang jalan di ijtihad. Kalau jalan di kata itu kan fiqh. As-salatu wajibah, semayang wajib, itu kan fiqh. Ya. Kalau dia kata qiraatul Fatihah min arkani salat, itu fiqh. Ya. Baca Fatihah itu setengah daripada rukun, setengah daripada wajib semayang. Itu fiqh. Sebab ada mazhab tak wajib baca Fatihah. Hanafi kata qiraatul, baca ayat faqra'u ma tayassara min al-Quran. Bacalah apa yang mudah Quran. Sah ayat tu Hanafi. Itu fiqh ada istilah. Kalau benda kata itu bukan fiqh. Ya. Dia fiqh tak diletak macam terlalu orang macam dia orang ni. Wahabi sian tengok dia. Dan berkekalan mereka berpaling daripada segala perhiasan dunia. Ada semua jalan-jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nak dapat ilmu direct dari Tuhan laduni, itu ada dalam istilah sufi. Ya, dia kena pakai sifat ni. Dalam hadis Nabi kata man zahada fid dunya allamahu Allahu bila ta'allum wa hadahu bila hidayatin. Ya, siapa yang meletakkan sifat dia tawar hati dengan makhluk, dengan dunia ni, maka Tuhan akan ajar dia tanpa guru yang mengajar, straight. Itu dia antara maknanya untuk mendapat ulumul laduniyah, ilmu yang terus dari Tuhan. Makna dia apa? Dia kena buangkan perasaan tu. Ini saya nak berdebat, nak tunjuk pandai. Oh, itu belum, tak masuk lain. Ya, dia kena berpaling daripada perhiasan benda-benda ni. Sebab jalan sufi dia lebih minat dia tidak terkenal. Dia lebih suka orang tak kenal dia. Ya. Kalau suka nak kenal, nak glamour, tak payah. Itu takkan jadi sufi. Dia babas jawab tuan-tuan. Daripada cari glamour, baik tuan-tuan cari ikan glamour. Kan? Boleh goreng masak sup lagi sedap makan. Ya, cari glamour apa kejadah. Kan? Merosakkan ruhani. Bila dia nak glamour, makna dalam kalbi dia ada apa? Ada makhluk. Bila ada makhluk, dia takkan sampai ke Tuhan. Ya, kena buang farriq qalbak minal aghir. Kosongkan batin hati kamu lain daripada Allah Taala. Jasad tak apa? Ya, abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum Allah. Jasad mereka bersama makhluk. Buatlah kerja apa tak ada masalah, dia menjaga pun tak ada. Tapi kalbi jangan, kalbi dengan Tuhan dia. Itu sufi berjalan kan. Sebab kalbi tempat tilik Tuhan. Dan berasinglah mereka itu di dalam hal yang demikian daripada makhluk. Dengan apa? Melazimkan duduk dalam khalwah, ya, dalam gua bukit kerana menuntut berkekalan mereka dengan berbuat ibadat kepada Allah SWT. Ya, di antara yang digunakan uzlah, ya, apalagi sulu, khalwah, itu semua ada nas, bukan tak ada. Ya. Turun ayat Iqra sebelum tu apa tuan? 40 hari. Rasulullah mengasingkan diri di gua Hira. Baru turun wahyu. Itu semua isyarat. Bila ada takliyah, ada takliyah. Ya, bila ada pengosongan, ada madat sampai. Itu. Kalau Rasul yang sampai adalah wahyu. Kalau awliya panggil ilham rabbani. Itu saja. Jangan syarat dia kosong. Ya, pengosongan tu ada. Jadi maknanya berkhalwat, mengasingkan, mengambil masa-masa tertentu untuk membina kekuatan. Dalam Mukhtarul Ahadis, Nabi sebut sayyianya barang siapa yang buat rumah, nak buat rumah, biar ada satu bilik khalwah. Ya, kalau kita pergi Kelantan, Patani, semua untuk tunggu pondok, dia ada bilik kan. Dia ada bilik kecil je. Dan bini dia pun tak pernah masuk.
Sampai mati tak pernah masuk. Dia depan mengajar malam-malam kan dia masuk tu, dia kunci atau kontak dengan Tuhan terus. Ya, dia sembahyang taubat, dia zikir, dia murakabah ke dalam tu, membina kekuatan dalam. Ya, sebab Imam Syafi'i pun kita dia buat. Malam dia bagi 3, mengajar, kemudian dia kontak rohani dengan Tuhan dia buat, kemudian baru dia tidur. Itu cara dia. Ya, tu. Ada bilik khas. Ni bukan bilik khas, mini bar dalam rumah, maut kerja. Tempat puaka dia buat. Ya, kena ada tu ya. Tapi betul-betul lah masuk dalam tu menghadap Tuhan. Dia masuk bini ingat masuk bilik akhirat, rupa dia main mesej dalam. Itu simbah kain longkang kan. Aku ingat kau zikir kata kan. Rupa mesej main. Dan menuntut berkekalan, berpaling daripada barang yang lain bertanda. Sentiasa dituntut. Selagi terang, ya selagi persen berpaling kalbi di mana makhluk, lagi terang nurani dia. Ya, lagi dikosongkan lagi Tuhan buka. Sebab dia kata tutup baru dibuka. Padam baru terang. Padam pandangan dengan makhluk baru terang dengan Tuhan. Tutup kalbi kita dengan makhluk baru terbuka dia dengan Ta'ala. Tuhan takkan buka kan selagi dia tak buka. Sebab tu al-sayru fil lail la yakun ila ba'dal fana. Berjalan rohani kita ke Tuhan tak akan berlaku melainkan fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah. Terserlah kebesaran Tuhan dalam kalbi dia. Maka lenyap yang lain baru Tuhan buka. Ya, sebab kaedah dia kama la yuhibbul al'anu malul mushtarak la yuhibbul qalbil mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak suka amalan tu disyirikkan dengan lain, begitu juga kalbi kita, hati. Dia tak suka kita campur orang lain. Betul-betul fokus dekat dia baru dibuka, ya. Tu. Jalan ahli hakikat ni dia perlu buat kerja. Dia bukan atas kertas kan. Sebab setengah Ba'dul Arifin kata apa? Tariquna laisa bil awraq walakin bil azwaq. Jalan kami ma'asyiral suwi bukan atas lembaran kertas ni. Kertas kena ada sebagai panduan tapi tak cukup. Ya, ilmu sebelah dia kena ada riyadhah wal mujahadah. Ya, tu baru dia akan terbuka. Maknanya kita kena buat kerja. Padamkan pandangan makhluk, ya, buangkan hubud dunia, apa semua banyak kerja kena buat. Baru dia akan cantik, terang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan adalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu bersahabat mereka dengan segala orang yang besar-besar daripada salaf. Ini mereka tu dapat ilmu orang panggil apa, panah-panah lagi daripada sahabat-sahabat kan masjid. Orang panggil kalau apa, panggil panas lah ya, ilmu panas. Di satu ada kitab pengarang dia orang panggil ilmu tu ilmu panas, bukan motor panas kan. Motor panas motor jui. Ya. Satu kitab pengarang dia siapa nama, orang Malaysia. Siapa nama dia? Syekh Idris Al-Marbawi. Apa karangan dia? Bahrul Barumazi. Barumazi tu orang bagi ilmu panas kan. Syekh Idris Al-Marbawi dia mengaji di Azhar. Kalam daripada Syekh Azhar tu lepas dia kuliah hadis tu, dia balik terus dia jalan campaign dia. Ya, jadi ilmu boleh dapat piau lagi tu dia buat tulis. Dia dapat besok panas lagi. Kan? Kita punya ilmu kan dah sejuk. Tengah-tengah mana lupa pula macam-macam. Dia tengah panah-panah tu, keberkatan daripada guru mengajar tu, dia salin, dia buat kitab, ya. Tu masing-masing cara ulama, macam-macam cara masing-masing. Habis. Dan satu lagi kemudian dia kata maka tatkala berhamburan oleh berhadap kebanyakan manusia kepada bersedap dengan dunia di dalam kurun yang kedua dan dalam segala kurun yang kemudian daripadanya, maka banyaklah pula daripada manusia yang besar-besar daripada ulama yang mempunyai ilmu dan amal cenderung mereka itu suka mereka itu bercampur dengan orang-orang yang tertentu, berhadap mereka itu kepada dunia semata-mata. Mula ni ya, pakai ada kita pun tuan, iza tamma syai' bada naqsu. Ya, iza tamma syai', apabila satu benda tu tamam sempurna, maka bada naqsu, dia mula menurun. Bulan pada sempurna 15, dia masuk 16 dia apa? 17, 20 ke kurang macam tu. Tiang ada 30 kaki, dia panjat habis tamam 30 kaki. Kalau dia berjalan lepas tu dia turun ke naik, turun lah. Ya, dia jalan lagi bergerak, memang bergerak ke bawah, mana ada tiang 30 kaki je. Bermakna kewafatan Rasulullah SAW itu tamam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu tamam, cantik habis. Lepas wafat Rasulullah SAW mula menurun sikit dia turun. Itu maksudnya ya.
Mula sampai abad ni dah mula dah. Ulama-ulama dah mula keduniaan tu dah ada. Dah mula rosak. Ni. Maka pada ketika itu menuntutlah oleh segala manusia yang berhadap mereka itu kepada berbuat ibadah yang betul kepada Ta'ala semata-mata dengan nama yang asing tertentu dengan mereka itu. Dinamakan Sufiyah. Itu Ilatus Tasmiyah. Sebab-sebab dinamakan tadi. Dinamakan golongan Sufiyah. Dan dinamakan akan segala ulama yang tertentu jalan mereka ni dengan nama tasawuf. Itu namanya tasmiyah, mana memberikan nama. Nak beri nama, tu ada sebab-sebab ni lah. Itu di antara sebab. Dan kalau kita ambil huruf dia pun, huruf isyarat dia pun besar. Ta, sad, waw, fa. Ta isyarat pada taqwa Allah. Tak ada takwa, tadi tutup jalan. As-sad, as-sabru. Bila nak berjalan ke Tuhan, jaga ujian banyak, kena sabar. Ujian dalam mengerjakan taat lebih besar ujian meninggalkan maksiat yang sangat digemari oleh nafsu. Itu lagi berat. Dan sabar ketika indal masaib diuji dengan bala. Sad, ta, sad, waw isyarat kepada apa? Al-war'u. Al-war'u hasan walakin fil ulama ia ahsan. Sifat warak tu elok pada ulama terlebih elok. Al-war'u. Mana warak wajib, mana warak sunat tu dibahas panjang lagi lah. Kemudian waw, fa isyarat pada al-fana. Tanpa jejak fana baru terbuka dengan Tuhan. Kalau lagi tidak fana dipanggil benar. Dia tak masuk makam fana, dia panggil makam benar. Fana lenyap makhluk dia dengan Tuhan. Bila tak ada fana, dia bukan Tuhan dengan makhluk. Benar panggil tu. Hati kau menghadap makhluk benar panggil. Kalau menghadap Tuhan fana panggil. Habis tu Apa dinamakan ilmu tasawuf. Itu bos dia panggil asal, daripada asal usul dia pernamakan. Sebab zaman Rasulullah SAW semua nama tak ada ni. Ilmu suludian, ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu tasawuf semua tak ada, nama tak ada. Cuma digulung aja tafaqquh fid din. Mendalami dalam urusan ilmu agama. Adalah hadis muhtar hadis Nabi kita iza aradallahu bi 'abdi khairan faqahahu fid din. Wa zahadahu fid dunya wa basaru uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih seorang hamba tu jadi baik, dunia dan akhirat dia baik. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang pertama apa? Faqahahu fid din. Allah Ta'ala berikan dia tafaqquh, suka mencari ilmu. Jadi umum. Jadi ulama kesiankan kita ni dia pecah, dia tauzik. Ilmu bahagian akidah. Dia ambil Quran semua tu. Ilmu bahagian fiqh, ini usul fiqh, ini kaedah fiqh. Tujuan dia memudahkan kita. Itu tujuan ni lah. Ulama benda yang sama, cuba ditauzik, dia pecah-pecahkan supaya kita mudah maknanya menyelami dia. Itu saja maknanya. Allah. Kemudian dan adalah bagi mereka itu serta demikian itu beberapa adab. Dia ada adab dia tertentu dengan segala amalan mereka dan khidmat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka. Dan beberapa banyak istilah mereka yang tertentu bagi segala adab mereka itu, dan beberapa banyak lafaz yang dan dhabit, ketetapan dan kawaid, kaedah-kaedah, beberapa banyak pengambilan daripada ilmu dan amal bagi kebajikan membawa kepada jadi mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Itu sajalah motif dia nak apa? Takarruf ilallah, dan perjalanan dia tidak mukhalif dari Quran dan sunnah. Cuma cara dia lah. Sebab nak ejah benda tu macam-macam kan, orang buat ni cara gini, tapi matlamat dia rasa sama untuk jalan makrifat sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak dinamakan jalan tasawuf kalau sekiranya dia bercanggah dengan Quran dan sunnah. Cuma tasawuf dipanggil perjalanan ruhani Rasulullah SAW. Itu saja. Dan adalah mereka itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana fa inna khairal kulli anta. Alhamdulillah. Ya karim. Allah.